Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Pada hari ini, murid-murid akan bersama Ustazah Siti Samihah binti Daud dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Baiklah, sebelum itu, sudahkah murid-murid membaca Al-Quran pada hari ini? Alhamdulillah. Tahukah murid-murid, dengan hanya membaca satu huruf Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala janjikan 10 pahala kebaikan. Bayangkan, jika kita membaca satu ayat Al-Quran atau satu surah Al-Quran, berapa banyakkah pahala kebaikan yang Allah kurniakan? Jika pahala itu dapat ditukarkan dengan wang ringgit, tentu ramai yang berlumba-lumba untuk membaca Al-Quran. Jadi, pada hari ini, mari kita belajar sambil kumpul pahala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kehidupan kita semua. Agak-agaknya, apa tajuk pelajaran kita pada hari ini ya? Tajuknya ialah Kefahaman Surah Ad-Duha, Pendidikan Islam tahun 6. Sebelum kita meneruskan sesi pembelajaran pada hari ini, Ustazah minta murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pensel untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks pendidikan Islam tahun 6, bolehlah merujuk muka surat 27 hingga 30. Baiklah, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa isi pembelajaran yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Di akhir sesi pembelajaran nanti, Ustazah harapkan murid-murid dapat: pertama, menyatakan latar belakang berkaitan surah Ad-Duha. Kedua, menerangkan erti ayat 1 hingga 11 daripada surah Ad-Duha. Ketiga, menjelaskan pengajaran surah Ad-Duha. Dan akhir sekali, yang keempat, mencadangkan tindakan yang boleh membuktikan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Murid-murid, sebagai permulaan, mari kita saksikan dan hayati bacaan surah Ad-Duha berdasarkan visual berikut. Nak dapat pahala kan? Jom sama-sama ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Subhanallah, indahkan alunan bacaan surah Ad-Duha itu tadi? Bagus murid-murid. Seterusnya, mari kita pelajari tentang latar belakang surah Ad-Duha. Murid-murid kira tak berapakah bilangan ayat dalam surah Ad-Duha itu tadi? 10 ayat? 11 ayat? Ya, nampaknya murid-murid peka dengan surah yang dibaca tadi, iaitu mengandungi 11 ayat. Murid-murid tahu tak di manakah pula surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Nak tahu jawapannya?
surah Ad-Duha diturunkan di Mekah. Sebab itulah surah ini dinamakan surah Makkiyah, kerana ia diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Madinah. Seterusnya, murid-murid perasan tak apakah perkataan yang disebut di awal surah ini? Ya, tepat sekali, iaitu perkataan Ad-Duha. Jadi, sebab surah ini dinamakan Ad-Duha kerana Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu duha sebagaimana yang disebut di permulaan surah ini. Murid-murid nak tahu tak? Sebelum turunnya surah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima wahyu dalam tempoh yang agak lama, iaitu 6 bulan. Orang kafir melemparkan tuduhan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah membenci dan mengabaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu? Baginda merasa sangat tertekan, tidak tenteram dan duka cita. Justru itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan surah ini sebagai penafian terhadap tuduhan yang dilemparkan oleh orang kafir. Bagaimana pula dengan murid-murid? Pernah tak merasa perasaan tertekan, sedih, keseorangan dan dilanda masalah? Bagaimanakah murid-murid mengatasinya? Surah Ad-Duha ada jawapannya. Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari erti surah Ad-Duha satu persatu. Ayat pertama surah Ad-Duha. Wad-duha. Maksudnya, demi waktu duha. Murid-murid, waktu duha itu diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan keindahan, kecantikan dan hikmah yang cukup luar biasa. Ia mampu memberikan ketenangan dan menghilangkan tekanan. Oleh itu, bangunlah awal pagi dan lihatlah cahaya sekitar kita. Cuba renung dan hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang cukup banyak kita nikmati. Diberikan nafas untuk terus hidup, dikurniakan rezeki untuk menampung kehidupan kita, dikurniakan juga nikmat kesihatan yang membolehkan kita melakukan aktiviti harian. Murid-murid, solat apakah yang boleh kita lakukan pada waktu duha? Ya, pandai murid-murid, iaitu solat sunat duha. Banyak kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mengerjakan solat ini. Tujuannya sebagai simbolik hubungan dengan Allah yang telah memberikan nikmat yang cukup banyak kepada kita. Bilakah waktu yang boleh kita lakukan solat sunat duha? Waktu duha dikira lebih kurang 30 minit selepas terbitnya matahari dan 10 minit sebelum waktu zuhur. Jadi, kita boleh menunaikan solat sunat duha dalam tempoh waktu ini. Murid-murid, solat sunat duha juga sering dikaitkan sebagai amalan yang dapat membuka pintu-pintu rezeki. Perlu diingat, rezeki bukan hanya mempunyai harta yang banyak, tetapi tubuh badan yang sihat, bijak dalam pelajaran, keluarga yang bahagia dan memiliki hati yang tenang juga adalah rezeki. Subhanallah, cukup banyak rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita. Baiklah, kita terus ke ayat kedua. Wal-laili idza saja. Maksudnya, dan malam apabila ia sunyi sepi. Kenapa tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang waktu malam pula dalam ayat ini? Apakah yang biasa kita lakukan pada waktu malam?
Tentunya salah satu jawapan murid-murid ialah tidur kan? Ya murid-murid, tubuh badan kita sememangnya memerlukan masa untuk rehat setelah penat bekerja di siang hari. Tidak salah kita tidur pada waktu malam. Tetapi, tahukah murid-murid, di waktu malam juga ada amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ganjaran yang cukup hebat kepada hamba yang melakukannya. Apakah amalan itu? Iaitu solat sunat tahajud. Pernahkah murid-murid mendengar atau mengerjakan solat sunat tahajud? Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat 79 yang bermaksud, dan pada sebahagian malam kami bersembahyang, tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Murid-murid, ayat 1 dan 2 surah Ad-Duha ini menganjurkan kita supaya menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Murid-murid, mari kita lihat pula ayat ketiga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Maksudnya, bahawa Tuhanmu, wahai Muhammad, tidak meninggalkanmu dan ia tidak benci kepadamu sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik. Ayat inilah menerangkan sebab nuzul surah ini. Secara terangan, Allah Ta'ala telah memberi peringatan bahawa Dia tidak akan pernah lupa meninggalkan apatah lagi untuk membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid, pernahkah murid-murid merasakan doa murid-murid tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala? Saat kita bersangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan kita, surah Ad-Duha mengajar kita untuk bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah meninggalkan kita walau besar mana pun dosa yang kita lakukan selagi kita kembali kepadanya. Seterusnya ayat keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maksudnya, dan sesungguhnya kesudahan keadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya. Murid-murid, apabila kita mengalami kesedihan hingga menyebabkan tertekan, Allah Ta'ala telah menjelaskan dalam ayat ini, iaitu kehidupan di dunia hanyalah sementara dan tiada kehidupan yang lebih baik untuk ditandingi melainkan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Ayat ini mengajar kita tentang masa hadapan. Kita akan sentiasa bermotivasi apabila mengetahui tujuan dan matlamat kehidupan, iaitu untuk menjadi insan yang lebih baik di sisi Allah Ta'ala. Oleh itu, murid-murid, tanamkan azam, bulatkan tekad untuk menjadi manusia yang terbaik dapat memberikan manfaat untuk agama, bangsa dan negara. Seterusnya, ayat kelima. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Maksudnya, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha, berpuas hati. Ayat ini adalah motivasi kepada kita murid-murid. Murid-murid nak masuk syurga tak? Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan syurga buat mereka yang sabar, tabah, kuat semangat, sentiasa redha dengan ujian dan bersyukur dengan segala nikmatnya. Akan tetapi, untuk memasuki syurga, kita perlulah berusaha menjadi hamba Allah yang taat pada perintahnya, tinggalkan segala larangannya. Ibarat kita ingin memiliki kereta idaman, adakah dengan hanya memetik 2 jari, kita terus memilikinya?
Tidak, bukan? Kita mesti bekerja kuat untuk mengumpul wang bagi membeli kereta tersebut. Begitulah juga dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti mengumpul pahala untuk memilikinya. Seterusnya, ayat ke-6. Alam yajidka yatiman fa'awa. Maksudnya, bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu ia memberikan perlindungan? Ya, ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan sebagai anak yatim untuk menghiburkan dan menenangkan hati baginda. Murid-murid, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai anak yatim, tetapi baginda tetap disayangi dan dikasihi oleh kaum keluarga, para sahabat dan kaumnya. Murid-murid suka tak dikasihi dan disayangi? Bagaimana caranya untuk disayangi dan dikasihi? Contohilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pemurah, baik hati, jujur, amanah dan bertanggungjawab. Jadikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, contoh ikutan terbaik buat kita. Kita perhatikan pula ayat ke-7. Wa wajadaka dhallan fahada. Maksudnya, dan didapatinya engkau mencari-cari jalan yang benar, lalu ia memberikan hidayah, petunjuk dengan wahyu Al-Quran. Murid-murid, apakah yang perlu kita lakukan jika kita tidak mahu sesat dalam perjalanan? Ya, kita perlu ada arah panduan tempat yang ingin dituju. Begitu juga dalam hidup ini. Kita mesti ada petunjuk yang boleh memimpin kita. Apakah petunjuk tersebut? Iaitu kitab Al-Quran. Jadi, supaya kita tidak sesat dalam kehidupan kita, bacalah Al-Quran. Hayatilah maksud surah Al-Quran. Amalkanlah suruhan yang terkandung dalam Al-Quran. Dan tinggalkanlah perbuatan yang ditegah dalam Al-Quran. Jelas kan? Berikutnya, ayat ke-8. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Maksudnya, dan didapatinya engkau miskin, lalu ia memberikan kekayaan. Ya murid-murid, cuba renung diri kita. Daripada tidak mengenal ABC, alif bata, sehingga lancar membaca. Daripada tidak pandai solat, sehingga tahu menunaikannya. Dapat makan, pakai, tempat tinggal yang sempurna. Bukankah semua itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Bersyukurlah. Tapi, bagaimana pula cara kita bersyukur? Mari kita lihat ayat ke-9 hingga ke-11 untuk menemui jawapannya. Ayat ke-9. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Maksudnya, oleh itu, adapun anak yatim, maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya. Murid-murid, cuba lihat anak yatim. Mereka tiada sesiapa, apatah lagi insan-insan yang menyayangi dan menjaga mereka. Dibandingkan dengan kita yang ada keluarga, tempat tinggal, pakaian, makanan dan sebagainya. Adakah kita masih menganggap kehidupan kita tidak baik? Subhanallah. Oleh itu, bersyukurlah murid-murid kerana kita masih tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung mendapat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ke-10. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
Maksudnya, adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Satu contoh orang yang meminta bantuan ialah pengemis atau orang yang meminta sedekah. Berapa ramaikah antara kita yang pernah tidur dalam kelaparan? Berapa ramai antara kita yang tiada pakaian untuk menutup tubuh? Berapa ramai lagi antara kita tiada rumah untuk berlindung? Apakah tindakan murid-murid apabila berjumpa dengan golongan ini? Perlukah kita mengherdik atau menghina mereka? Jangan lakukan sedemikian, ya murid-murid. Berilah bantuan dan pertolongan kepada mereka mengikut kemampuan kita. Murid-murid, mari kita saksikan pula ayat terakhir, iaitu ayat 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maksudnya, adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan dan zahirkan sebagai bersyukur kepadanya. Sesungguhnya, bersedekah dan memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan dapat mendidik kita supaya sentiasa bersyukur. Secara tidak langsung, kita dapat berkongsi rezeki dan membuang sifat tamak. Oleh itu, murid-murid, sentiasalah bersedekah dan memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan mengikut kemampuan kita. Murid-murid, alhamdulillah, kita telah pun memahami kandungan ayat 1 hingga 11 surah Ad-Duha. Daripada pemahaman murid-murid, berdasarkan penerangan tadi, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini supaya kita boleh amalkan dalam kehidupan harian? Secara ringkasnya, surah ini menganjur kita supaya berpegang kepada dua perkara, iaitu hablum minallah, hablum minan nas. Pertama, jagalah hubungan dengan Allah, dan yang kedua, jagalah hubungan sesama manusia. Bagaimanakah menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam surah ini ada disebut sentiasalah bersyukur dengan nikmat Allah seperti mengamalkan solat sunat duha dan solat sunat tahajud. Akan tetapi, jangan kita lakukan yang sunat tetapi tinggalkan pula yang wajib. Solat 5 waktu, membaca Al-Quran, berzikir, menutup aurat, jangan kita tinggalkan sama sekali. Bagaimana pula menjaga hubungan sesama manusia yang dianjurkan dalam surah ini? Yang pertama, jagalah kebajikan anak yatim, sayangi dan jangan menganiaya mereka. Kedua, bantulah orang yang memerlukan bantuan, sama ada dari sudut makanan, pakaian, wang ringgit atau berkata-kata baik. Boleh mendatangkan ketenangan kepada orang yang mendengarnya. Contoh-contoh lain ialah jangan melawan cakap ibu bapa, sentiasa mendengar arahan guru, berbuat baik dengan jiran dan tidak bergaduh dengan rakan. Kesemua ini boleh memandu murid-murid untuk menjadi warga negara yang baik. Murid-murid boleh bayangkan tak apa yang akan berlaku jika kita tidak menjaga hubungan kita dengan Allah dan manusia? Pastinya pergaduhan akan berlaku, tidak disayangi, hilang kawan. Inilah yang akan menyebabkan hidup kita tidak akan tenteram. Murid-murid, mari kita uji kefahaman dengan menjawab soalan latihan pengukuhan yang telah Ustazah sediakan. Sebagai murid yang baik, apakah pula bentuk bantuan yang boleh diberikan bagi menjaga hubungan sesama manusia jika berhadapan dengan situasi berikut? Ziarah ke rumah anak yatim, orang buta sedang melintas jalan, rumah jiran dilanda banjir, dan
menziarahi kawan yang sakit. Ustazah yakin murid-murid dapat mengamalkan pengajaran daripada surah Ad-Duha untuk menjawab soalan ustazah itu tadi. Berikut adalah tuntutan dari surah Ad-Duha yang boleh kita amalkan apabila berhadapan dengan situasi yang dinyatakan dalam soalan tadi. Sama-sama kita saksikan. Alhamdulillah, tahniah murid-murid kerana berjaya menjawab soalan yang diberikan dengan betul. Ini menunjukkan murid-murid telah menguasai tajuk pelajaran kita pada hari ini. Murid-murid, sebagai rumusan pelajaran kita pada hari ini, pertama, apabila sedih, resah, tertekan, baca dan hayatilah keseluruhan makna surah Ad-Duha. Kedua, larangan Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak berlaku kasar terhadap anak yatim dan orang yang meminta pertolongan. Ketiga, amalkan solat sunat duha dan solat sunat tahajud sebagai bukti kita menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, sudahkah murid-murid lakukan solat sunat duha pada hari ini? Jika belum, selepas tamat pelajaran ini, jom kita terus amalkannya dalam kehidupan harian kita. Allah Subhanahu Wa Taala amat suka orang yang mempelajari sesuatu perkara dan terus beramal dengannya. Baiklah murid-murid, kita sudah pun berada di penghujung siaran. Semoga perkongsian kita pada hari ini dapat membantu murid-murid menjadi orang yang lebih bermotivasi dan berusaha ke arah kebaikan sebagaimana tuntutan dalam surah Ad-Duha. Semoga kita semua sentiasa ceria dan dalam peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, sehingga berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.